Kota Marudu, kota yang menyimpan 1001 kisah perjuangan menentang penjajah. Wujud sejak kurun ke-13 lagi, di kota inilah lahirnya pahlawan bernama Sharif Osman. Apabila Sabah dipajakkan kepada Kompeni British, Sharif Osman dan Datu Mat Saleh tidak lagi diberi peluang mengutip cukai sebagai pemerintah. Akibatnya, pelbagai siri serangan dilakukan kepada Kompeni British. Namun, malang tidak berbau. Serangan meriam secara bertubi-tubi oleh James Brooke pada tahun 1845 menyebabkan pejuang Marudu ini tewas dalam pertempuran. Kini hanya tinggal kubu, makam dan tugu peringatan Sharif Osman sebagai bukti perjuangan buat tatapan generasi mendatang. Sharif Osman dikatakan meninggal pada 19 Ogos 1845 dan antara anak beliau yang terkenal ialah Sharif Merem, hasil perkahwinan beliau bersama Dayang Cahaya, anak saudara Sultan Sulu, Sultan Jamalul Alam. Mengikut sejarah Sharif Osman di Sabah ini, dalam daerah Kota Marudu ini, jadi saya adalah selaku cucu cicit beliau. Beliau ini seorang bergelar orang jago lah orang bilang, tetapi beliau ini dituduh sebagai lanun. Yang betulnya dia ini seorang penjaga, dan tinggal di sini untuk berjuang di kampung ini, terutama sekali kampung Marudu Laut ini, untuk menjaga kedaulatan negara. Bukan sahaja menjaga kedaulatan negara, malah Sharif Osman turut berperanan mengembangkan syiar Islam dengan menjadikan kerajaan Marudu antara laluan utama perairan pedagang Arab ketika itu. Pada tahun 1974, kampung ini dinamakan, terus daerah ini dinamakan Kota Marudu. Ya, asal-usulnya Bandau. Sebab dia ada kota untuk berperang. Jadi kota itu diambil tingkatan terus Teluk Marudu inilah. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Kota Marudu mungkin kurang disebut-sebut berbanding Kota Kinabalu. Namun permata ini tetap terang bersinar dengan pelbagai cerita dan citra figura tersendiri. Daerah Kota Marudu terletak di bahagian Kudat, Sabah. Ia mempunyai populasi lebih 8,000 orang penduduk dengan pelbagai anutan agama. Namun, dakwah Islam telah lama bertapak di sini. Usia wujud tahun 69. Tahun 69 dan kita mula adakan pengislaman, memang agak mengejutkan lah. Bukan sahaja Sabah, Malaysia, malah dunia Arab terutama dia. Pengislaman kita buat sejak tahun 1969 sehingga 1972. Kita berhasil meletakkan Islam sebagai agama resmi, diluluskan dalam Undang-Undang Negeri tahun 1973. Lambaian perpisahan anak-anak Ustazah Natifah Zubair, penggerak masyarakat saudara kita di Jakim, Cawangan, Sabah, menandakan permulaan sebuah perjuangan tanpa nokta dalam diari dakwah beliau. Hari ini, Ustazah Natifah ditemani suami beliau, Ustaz Muhsin, bergerak menuju ke Kampung Nolotan, Kota Marudu untuk meneruskan usaha dakwah beliau demi mengangkat syiar Islam di muka bumi Allah. Kampung Nolotan majoritinya dihuni oleh suku kaum dusun. Walau jauh di pedalaman, Kampung Nolotan sentiasa dekat di hati Ustazah Natifah
dan suami yang telah menjadikan lokasi ini sebagai rumah kedua mereka. Pada mula saya mengajar di Kampung Nolotan ini. Saya mengajar di bawah kolong rumah orang, iaitu mantan pengurusi Surau Al-Mawaddah juga. Beliau memberi kebenaran kami untuk menggunakan rumah itu untuk mengajar para mu'allaf di sini untuk ditarbiyah sehingga mereka boleh. Pada masa tersebut, 6 hingga ke 7 orang saja pelajar saya. Saya dan bersama-sama dengan suami lah. Kadang suami mengajar di bawah, saya mengajar di beranda kaki 5. Alhamdulillah adalah penyumbang 14 keping zinc hamba Allah untuk dijadikan tapak kelas kami, mercu tanda itu yang sekarang ni ada, iaitu Surau Al-Mawaddah, Kampung Nolotan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustazah Natifah dihantar bertugas di Sabah oleh JAKIM bagi membantu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, JAHINS dan Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, untuk memberi tunjuk ajar dan menjaga kebajikan golongan asnaf, fakir miskin serta mu'alaf, khususnya di Kampung Nolotan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cabaran bertugas di pedalaman dengan kekurangan kaki tangan wanita terubat apabila penduduk Kampung Nolotan menerima dengan baik dakwah mereka. Dengar bunyi itu dimasukkan kepada ya. Iyyaka na'budu. Jangan kita baca iya. Kalau kita baca iya, salah. Alhamdulillah, penduduk khususnya di Kampung Nolotan ini menerima dakwah Islam yang kita bawakan sini. Mereka amat positif lah. Dan alhamdulillah penglibatan orang-orang kampung di sini terhadap pembelajaran yang dibawa oleh ustazah kan, amat memberangsangkan, dan juga didokong juga walaupun ada yang keluarga non-muslim, mereka tidak melarang ataupun tidak membatasilah kalau ada ahli keluarga mereka yang ingin memeluk Islam dan mempelajari tentang Islam. Jadi alhamdulillah perkembangan Islam di sini semakin meluas. Pendekatan dakwah yang paling mudah saya bawa di sini adalah kami laksanakan program-program kebajikan, seperti salah satunya adalah melawat saudara baru yang memang susah dan tidak boleh datang ke tempat kami untuk diajar, dan kami lihat pada keadaan mereka memang keadaan itu perlu dibantu, dan di sanalah sikit demi sikit kami tarik hati. Perkara yang kedua kami gunakan adalah kami selalu mengadakan majlis-majlis kesyukuran seperti Maulid Rasul, majlis bacaan Yasin, apa saja hasrat orang kampung di sini yang Islam lah, yang ingin menyatakan hasrat mereka untuk buat sesuatu yang baik untuk anak-anak, kami akan buat. Selagi mana tidak bertentangan dengan apa yang mereka mahulah. Bermula dengan hanya 6 orang pelajar, kini Ustazah Natifah mampu tersenyum gembira atas sambutan meriah yang diberikan oleh penduduk Kampung Nolotan terhadap pelbagai program dakwah yang dilaksanakan oleh beliau dan suami. Ikatan ukhuwah yang dibina atas dasar iman menjadikan penduduk di Kampung Nolotan hidup dalam aman dan harmoni walaupun berbilang bangsa dan agama. Inilah keindahan hidup di Kampung Nolotan. Tarian Pinakang
telah wujud beribu tahun dahulu dan diwarisi generasi ke generasi oleh suku kaum dusun Kimaragang di Kota Marudu. Tarian ini akan ditarikan sebagai meraihkan hasil tanaman padi oleh suku kaum dusun dengan pakaian lengkap tarian. Namun, kedatangan Islam disesuaikan agar tarian ini lebih patuh syariah. Mengenai seni budaya, tarian Pinakang dan juga musik tarian Pinakang, mengenai soal keharmonian ini, walaupun di dalam kampung dan berlainan agama, tapi agama tidak menjadi ukuran untuk meneruskan keharmonian budaya tersebut. Hari ini, kru penggambaran syahadah bertuah dapat menyaksikan majlis pengislaman ibu kepada Amy Nur Sheila Juwani oleh Ustazah Natifah di Surau Al-Mawaddah, Kampung Nolotan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berbangsa dusun Kimaragang, mempunyai 3 orang adik-beradik, berasal dari Kampung Nolotan, Kota Marudu. Masa itu saya selalu tinggal di tempat nenek saya. Dia beragama Islam, jadi selalu ikut dia pergi mengaji di surau. Lama-lama ikut kawan pun mau masuk Islam, jadi saya pun terbuka hati untuk masuk Islam. Merasa gembira, bersyukur sebab mami saya dapat terbuka hati untuk masuk agama Islam. Mulai pada usia lahir Majlis Ugama Islam Sabah. Daripada Majlis Ugama Islam Sabah lahir Jabatan Agama Islam Negeri, sehingga sekarang banyak NGO Muslim, pertumbuhan dakwah, termasuk yang kita singkat tadi KDMRS itu, turun padang membantu usia untuk kelangsungan gerakan dakwah Islam di Sabah. Pertubuhan Kadazan Dusun Murut Muslim se-Malaysia atau KDMRS Muslim antara NGO dakwah yang aktif di Kota Marudu. Ustaz Saleh Jatil, pegawai dakwah KDMRS Muslim, bertugas di unit Jabatan Operasi, khusus unit dakwah. Ustaz Saleh menggunakan pendekatan dakwah berbeza untuk mendekati etnik Kadazan Dusun Murut, iaitu berdakwah melalui kebudayaan. Antaranya menganjurkan tadau kamatan harmoni sehingga peringkat negeri. Program-program KDMRS Muslim dia melibatkan beberapa aspek. Pertama yaitu tentang pengislaman, khususnya kepada non-Muslim yang ingin mengucap 2 kalimat syahadah. Program KDMRS ini memudahkan hasrat masyarakat yang telah menemui Nur Ilahi seperti Sumayah. Beliau antara ratusan mu'alaf yang telah diislamkan oleh Ustaz Saleh melalui program pengislaman KDMRS. Sumayah, anak sulung dari 7 beradik, mula menaruh minat kepada agama Islam sejak kecil lagi. Sebelum ni dia dah beritahu, jadi dia bilang dia mau meluk Islam. Nah, saya bilang, saya beritahu yang saya terimalah, saya tidak memilih, saya tidak larang. Tapi bila peluk suatu agama itu, kita menghormati agama itu, bukan orang itu sahaja, tapi agama itu kan kira kita punya rumah, bah. Tempat itu agama itu macam, contohnya Muslim kan, janganlah kita kasih buruk punya agama Muslim. Mana agama pun tidak boleh kasih buruk. Tapi jangan lupa kita mesti hormat agama. Kalau musim puasa kita puasa. Orang lain jangan sombong sama orang. Bila sudah memeluk Islam, jangan sombong kepada orang yang bukan Muslim. Buat seperti biasa yang kita ini sama saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Rasa saya lepas lafaz tu kalimat rasa macam yang tunggu-tunggu yang dari setakat terdedah. Rasa macam oh begini pula ini Islam ni, begini pula begini cara dorang. Jadi rasa macam bangga tu memang adalah dapat peluk agama Islam. Kira macam agama yang selama ni mau tu terus sekarang dapat sudah yang kau sekarang dalam agama tu. Jadi rasa macam bangga tu memang adalah, sebab pun ada dari cerita-cerita dalam pengorbanan pun nampak macam tidak senang untuk mempertahankan. Kisah Suzana dan anaknya Sumayah hanyalah satu dari beribu kisah pengislaman oleh KDMRS di Kota Marudu. Statistik Islam di negeri Sabah alhamdulillah sudah 69.4%. Jadi harapan saya sudah tentu dari aspek statistik ini akan lebih meningkat pada masa yang akan datang. Dan alhamdulillah di negeri Sabah ini sentiasa disebut sebagai bumi yang subur dalam dakwah. Jadi kita sendiri melihat banyak toleransi dan juga keharmonian dari sudut agama ada di negeri Sabah. Walaupun berlainan agama kita nampak, tapi banyak toleransi yang dilakukan oleh keluarga-keluarga khususnya yang memeluk agama Islam. Di sebalik ketenangan dan keindahan gunung, tersimpan 1000 emosi. 90% masa saya habis semata-mata untuk murid-murid saya di sini. Tetapi saya bangga dengan kerja dakwah yang saya ada sekarang. Saya kuat disebabkan suami saya. Sesungguhnya dakwah itu bukan mudah. Bukan mudah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami coba belajar menyampaikan walaupun sepotong ayat pada penduduk di sini. Insyaallah. Hari ini, Ustazah Natifah dan suami turun melawat keluarga Suganah Masitar, salah seorang mualaf di Kampung Nolotan. Ustazah Mohsin mendorong dan mendukung dakwah isteri beliau kerana merasakan tidak wajar membiarkan Ustazah Natifah berdakwah sendirian. Kegigihan dakwah mereka kadang-kala diuji. Semoga setiap titis air mata yang mengalir di kedua-dua pipi pendakwah hebat ini menjadi sungai pahala buat mereka di akhirat kelak. Masa pertama mengucap kalimat tu, jangan cakap apa. Rasa sedih, gembira juga. Gembira sebab dapat kembali kepada yang asal, agama asal. Tapi terfikir juga dengan penerimaan keluarga. Pada mulanya, dorang bagi masa fikir untuk memeluk agama sebab biasa dengar asal masuk agama Islam ni susah mau keluar, bilang dorang. Tapi fikir dengan jumpa husband yang memang dari kecil memang Islam, keluarga boleh terimalah. Suganah Masitar adalah natijah kepada kesungguhan usaha dakwah Ustazah Natifah dan suami di Kampung Nolotan. Mempunyai anak istimewa membataskan peluang Suganah untuk ke kelas-kelas pengajian anjuran Ustazah Natifah. Namun, Ustazah tetap gigih membimbing beliau melalui sesi lawatan ke rumah atau melalui perbualan telefon. Di mana ada kesungguhan, di situ pasti ada jalan.
Kehidupan harmoni berbilang bangsa dan agama di Kampung Nolotan pasti menarik hati sesiapa saja yang memandang. Assalamualaikum. Dari kerja gotong royong membersihkan kubur silang agama hinggalah ke kerja kenduri kendara dilakukan secara bergotong royong tanpa ada sedikit pun sengketa. Islam menuntut keamanan dan kedamaian dilaksanakan sesama manusia tanpa mengira ras, agama, warna kulit, jantina dan agama. Malah kehidupan aman dan sejahtera merupakan sunnah para nabi. Anggota masyarakat yang saling menghormati dan menjaga kedamaian akan membuahkan masyarakat yang penuh ketenangan dan harmoni sesuai dengan objektif agama Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam, sama ada manusia berlainan agama atau makhluk lain. Inilah prinsip tunjang kepada kehidupan harmoni di Kampung Nolotan. Macam dulu-dulu kan ada sifat kekitaan. Agama derang, agama kita. Itu seharusnya janganlah dipraktikkan di sini. Dan buat masa sekarang, dari dulu sampai sekarang lah, sifat itu belum lagi lah ada. Kerjasama yang cukup baik, jalinan, macam silaturahim. Tersimpul erat sangat di sini. Etnik di sini cuma populasi bangsa Kimaragang dan 1% bangsa lain. Tetapi itu bukan satu halangan untuk masyarakat Mazmuk menjalankan kerjasama dalam kampung inilah. Maksudnya keharmonian itu tetap terjaga, terpelihara. Toleransi agama yang ada diterjemahkan apabila kenduri kendara penduduk non-Muslim menggunakan daging yang disembelih oleh penduduk Muslim. Apabila ada kematian, penduduk non-Muslim pula membantu menggali kubur penduduk Muslim. Inilah adab yang mengikat hati Ustazah Natifah kepada Kampung Nolotan. Saya amat sayang kampung ini. Bila mana saya diperintahkan untuk tinggalkan tempat ini, saya macam tidak sanggup. Hati terlalu sayang dan cinta akan kampung ini. Orang-orang di sini semua baik-baik, walaupun saya berbangsa lain, mereka orang dusun, tapi adab dan perkauman yang mereka buat di sini terlalu baik terhadap saya macam orang tua saya sendiri. Mudah-mudahan satu masa nanti Kampung Nolotan, khususnya Surau Al-Mawaddah ini ada sinar yang lebih baik di masa akan datang. Beza agama, adat dan cara hidup dapat disamaratakan melalui toleransi agama yang kukuh dalam kalangan masyarakat. Semoga kegigihan usaha dakwah Ustazah Natifah, Ustaz Mohsin dan Ustaz Saleh mampu menjadi asbab kebangkitan Islam di Kota Marudu.